Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita telah mengadakan suatu perbincangan bersama antara QPAC dengan Angkasa dengan tujuan untuk melihat membantu perbincangan kerajaan yang terlibat dengan pinjaman pribadi potongan gaji Angkasa. Jadi kerjasama ini merupakan satu sejarah dalam sejarah perubahan Angkasa dan juga QPAC, dan kami telah bersetuju beberapa perkara yang telah pun disepakati demi untuk menjaga kebaikan kekitangan kerajaan dan juga perhutanan yang memegaratkan yang tidak mampu dibayar. Pertamanya, kita mempertahankan Angkasa, ini sekali lagi mengulangkan, mempertahankan kod potongan gaji ini harus dikekalkan kepada Angkasa sahaja. Sebab dengan kekekalan tersebut memastikan, menjaminkan kekitangan kerajaan terpelihara daripada keadaan yang tidak begitu baik. Antaranya, mereka boleh meminjam hanya 60% daripada gaji dan bawa balik rumah 40%. Dan juga kita yakin bahawa dengan kerjasama ini, QPAC dapat membantu kita memastikan syarat tersebut dapat dilaksanakan. Yang kedua, kita juga menyebut bahawa dengan penubuhan KOPSYA, Koperasi Pembiayaan Syariah Angkasa yang sedang berjalan sekarang, akan mengadakan beberapa skim yang berkaitan dengan pejabat-pejabat awam yang berhutang. Makluman kita dapat bahawa pejabat awam yang terlalu beban hutang yang terlalu tinggi sehingga mereka diisytiharkan muflis. Hasil daripada pinjaman daripada bank, tidak ada rekod menunjukkan pinjaman pada koperasi mereka boleh muflis. Ini satu hal yang perkara yang harus kita selesaikan. Jadi KOPSYA dengan melalui skim potongan gaji, kita boleh membuat satu skim baru bagi menyelesaikan masalah mereka. Jadi, dengan kata lain, mereka akan bebas daripada peristiharan muflis yang berlaku. Jadi bersama dengan saya hari ini Presiden QPAC, Datuk Muhammad Osman. Jadi saya harap beliau memberi penjelasan tentang sejauh mana program ini dan perkara yang dilibatkan oleh QPAC bersama dengan Angkasa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Presiden yang di Angkasa dan barisan-barisan timbang-timbang Presiden QPAC dan Angkasa, Sesua Eksekutif Angkasa, Sesua Agung QPAC dan barisan pengawas tinggi dan juga para media. So pada pagi ini kita lebih kurang hampir 3 jam di dalam sejarah QPAC lah bersama Angkasa. Satu hubungan, mengeratkan satu hubungan bersama yang mana kita nak fokuskan hampir 1.2 juta penjawat awam di Malaysia ini. Kita nakkan supaya bagaimana kita nak menjaga kebajikan dan juga kita tak nak mereka terlalu banyak keberhutangan melalui channel-channel yang tidak bertanggungjawab. Kerana sekarang ni penjawat awam ini sering jadi buruan. Sama ada ini penjual kereta, sama ada bank-bank, sama ada apa saja agensi kewangan yang mudah dipinjam tapi masalah untuk dibayar. Kerana ini khasnya perawatan yang 3,000 ke bawah. Ini amat ini penting. Itu sebab ini kita bersetuju supaya sistem pemotong BPA ini diberi keutamaan kepada Angkasa. Supaya oleh kerana dalam Angkasa juga adalah ahli dia penjawat awam, QPAC adalah mempunyai keahlian seluruh penjawat awam. Kita juga ni satu badan yang sama di kepimpinan mereka. Jadi itu sebab on time bagi QPAC, kita mohon supaya semua jabatan, semua agensi kerajaan benarkan sama ada kesatuan atau persatuan ataupun badan yang lain untuk menubuhkan koperasi selain daripada koperasi kereta awam yang ada sekarang. Kalau ada dia nak janji itu pun boleh. Tapi yang tak ada koperasi, tubuhkan koperasi supaya mereka menjadi ahli koperasi dan untuk membolehkan mendapat satu pinjaman yang terbaik, mudah dan tidak menjadi masalah melalui Angkasa. Ini kita punya target. Sebab sekarang ini
Mereka pinjam di bank di mana-mana kan, sebab tidak ada kawalan. Jadi kalau melalui koperasi angkasa, dan kita tahu alami kita. Dan kalau mereka tidak boleh membayar hutang pun, tidak menjadi sampai mahkamah. Dia boleh selesaikan perintah angkasa. Katalah dikatakan 6 bulan ini tak ada bayar, sebulan RM500 atas sebab ini ketandasan keuangan, atas sebab ini yang betul-betul menjadi halangan, dan boleh ditangguhkan bayaran dan boleh dipikirkan berunding bersama bagaimana untuk menggaji semula. Tetapi kalau di bank tak boleh. Kalau dia tak bayar 1 bulan, disampailah surat kuning surat merah. Sampai masa saya akan duduk mahkamah lah. Saya tak mahu jadi yang mana penjawam yang bekerja kontrak, yang tidak disambung kontrak, yang dahulu dia telah pinjam bank, mereka ni akan pergi mahkamah. Kerana kerja dah kontrak tak disambung, tak boleh bayar bulanan pinjaman. Jangan ada yang kita dengan bekerjasama dengan KASA ni, ada satu MOU bersama kita akan fikirkan, sedang dirancang selepas kita dapat keputusan masyarakat tertinggi masing-masing, dan kita akan gerakkan perkara ini seluruh Malaysia bersama KASA. Dan kita mahukan seluruh penjawab hari ini yang mana sudah ada koperasi di peringkat jabatan masing-masing, sila menjadi ahli koperasi. Dengan tertubuhnya KOPSA nanti di bawah KASA, lebih banyak perkara lagi akan di dalam kemudahan penjawab. Ini target kita. Okey. Ada persoalan? Datuk, Ya. pelaksanaan bagi KOPSA tu bila dijangka akan dimulakan? Sebenarnya KOPSA telah pun mula beroperasi sekarang ini. Cuma produknya dan skimnya belum lagi dapat dikeluarkan. Mungkin ambil masa 2 bulan lagi untuk produknya dikeluarkan. Oleh itu KOPSA sudah wujud dan sudah pun berjalan. Kita nak satu sedikit pinjam peribadi ni. Kita nak tekan sikit pinjam peribadi ni, kadang-kadang penjawab saya tengok Pak Bank mana membagi pinjaman, dia tidak berdasarkan mampu menjawab itu. Kadang-kadang malam dia buat slip gaji yang lama. Kadang dia fokus sikit gaji dia RM3,000. Tapi dia tak tahu yang bersih dia tinggal apa. Dia tengok gaji kasar RM3,000, bagi pinjam RM300,000. Kan? Jadi ini akan jadi masalah. Jadi itu sebab dengan adanya hubungan kita dengan KASA nanti, satu sistem yang lebih yang terbaik, kan, yang mantap, dan kita tak mahu mereka ni terpengaruh dengan bentuk pinjaman yang boleh memperdayakan mereka. Kan? Jadi bila dah hutang banyak, tak boleh bayar hutang, maka berlakulah part time yang tak menjejaskan produktiviti. Ini yang kita tak mahu. Sebab ini di samping juga kalau boleh misalnya KASA yang amat berhormat menteri sendiri, kan, memberi satu dana kepada Pak KASA untuk bagaimana satu sistem pinjaman secara awam ni yang paling mudah, lagi baik. KASA menguruskan dana tersebut, mempunyai faedah yang rendah, mudah, senang dan cepat. Sebab penjawat awam ni selalu dia musim-musim mereka nak perkembangan, musim anak nak belajar universiti, sekolah misalnya, musim perayaan, musim bila ribut papan, rumah nak repair sebagainya, banjir misalnya, nakkan satu kewangan yang cepat. Jadi angkasa akan memberi satu pinjaman yang tidak banyak birokrasi, tak payah melalui sana melalui sini, dia akan mudah, dan kita akan tengok cara dia. Ada had mereka nak pinjam RM5,000, RM10,000, tapi tak payah sampai RM300,000. Jangan sedap RM300,000. Gaji RM9,000 nak pinjam RM300,000. Itu sebab ini dalam kitab taklimat dengan bahagian hawan undang-undang dulu, ini kebankrupt ini berlaku dalam penjawab awam. Pasal penjawab awam tidak boleh bankrupt. Tapi kalau dia banyak hutang, bankrupt ada. Jadi dengan adanya satu jaringan KASA kitab ini baru ni, sejarah kita ni, sejarah semua penjawab akan bersama dalam hal ini. Masuk jadi ahli koperasi. Termasuk yang cara langsungnya jadi ahli koperasi sending yang akan bertanggung jawab. Dan penjawab juga, dia walaupun dia masuk dalam agensi,
Dia keluar masuk, kalau masuk sini, pinjam bank masuk 300, keluar 250. Kan, senang. Jadi tinggal 50. Kalau masuk kasa, dia lain. Dia akan berpanjangan. Ini lebih baik. Dia ada saham, dia ada berbagai lah. Kan? Jadi sebenarnya ini kita pun di taklimat tadi bahawa kita tahu angkasa ni lebih banyak perkara lagi untuk menjawab. Jadi ini kita punya saranan. Baik, ada lagi? Datuk, ya. Bulan depan bajet apa yang akan harapkan dalam bajet? Sekarang dalam bajet kerajaan yang akan datang mengambil kira kemudahan koperasi. Sebelum ini tidaklah begitu jelas peruntukan dan juga pembiayaan untuk sektor koperasi. Yang dulu kita tersebutkan cukai yang dikenakan oleh koperasi 26%, kemudian baru dia turun dari 25%. Mungkin tahun ini diturun lagi, itu satu hal. Yang apa disebutkan oleh Datuk Omar tadi untuk membantu kaki tangan kerajaan zaman muda dengan kadar charge yang murah. Tiada cara lain melainkan melalui koperasi, iaitu angkasa, di mana peruntukan diberi semua pejabat kerajaan awam yang boleh diluluskan pembiayaan kadar yang rendah, yang jumlah yang kecil dan kadar charge tidak ada langsung charge, beri percuma. Jadi angkasa pun tak akan charge potongan kadar apa kita panggil charge service 0.6% yang kita kenakan kepada koperasi. Mungkin kalau uang itu free. Jadi CSR kita, jadi CSR kerajaan dan juga kaki tangan pejabat awam ini akan mendapat faedah daripada wang tersebut. Itu kita haraplah. Datuk, berkenaan dengan MOU tadi, macam mana pelaksanaan dia selepas menandatangani MOU ke atau sebelum koperasi itu akan digunakan di setiap jabatan? Sebenarnya koperasi sekarang sudah tubuh. Semua jabatan atau hampir semua jabatan sudah ada koperasi masing-masing. Tapi masih ada lagi yang tersisih. Yang tersisih itu yang tak menubuh koperasi harus wujudkan koperasi. Kalau tak mau wujud koperasi, cari koperasi yang sedia ada. Dan pastikan semua pejabat awam ada koperasi, menjadi ahli koperasi. Sebab dengan menjadinya ahli koperasi, mereka mendapat banyak faedah. Faedah yang kita bincang bersama dengan QPEC tadi, memberi keuntungan kepada pejabat awam dari segi keuangan. Pinjaman yang akan diberi kepada mereka dengan charge-nya yang paling rendah. Ini komitmen yang akan dibuat di angkasa sekarang melalui Kopsha. Kita berani bersaing dengan bank. Kalau mereka bagi rendah, kita juga akan turut beri rendah. Sebab kita ada source sekarang. Dulu kita tak ada. Sekarang melalui Kopsha kita mampu lakukan hal tersebut. Kemudian beberapa skim-skim kebajikan lain yang antara tadi yang cadangkan oleh QPEC supaya adanya dana yang diuruskan oleh angkasa bagi pinjaman segera tanpa pinjaman pribadi biasa. Itu pinjaman untuk pendidikan, pinjaman untuk bencana alam, kadar yang kecil iaitu 5,000 ke bawah mungkin akan diuruskan oleh angkasa. Jadi angkasa beri komitmen wang tersebut tidak diberi pinjam tanpa ada charge perkhidmatan. Sekarang kita charge perkhidmatan 0.6% kepada koperasi. Itu paling minimum. Kecuali kan itu. Sebab ini tujuan CSR kita. Dan seterusnya kita juga telah mengadakan program tabarung di angkasa melibatkan semua anggota koperasi. Jadi QPEC telah bersetuju supaya dipanjangkan kepada semua ahli QPEC di seluruh negara untuk menyertai skim tersebut. Dengan pembayaran hanya RM5 setahun. Dengan RM5 dia dapat pemulihan kalau berlaku sesuatu yang di kematian, maka dia akan dapat sebanyak 2,000. 1,000. Tapi dulu kita bagi 3,800. Tapi oleh kerana penyertaan tidak begitu ramai menyebabkan diturun kepada 1,000. Jadi kalau QPEC masuk, saya rasa boleh naik balik kepada 3,800. Yang mana membagi semua kapasiti sekarang ni boleh memasuk di tender kerajaan untuk menjana pendapatan kapasiti masing-masing. Dulu tak boleh. Dulu kita hanya ini susah. Kapasiti dulu miskin. Kan hanya cukup makan saja. Jadi dengan adil kiranya kapasiti boleh challenge dengan mana-mana ini tak kira kan mau kapasiti boleh pula untuk terlibat di dalam apa saja bentuk ini projek untuk demi kebaikan kapasiti di jabatan dia. Dia pekat jenis jabatan dia. Dan kalau jabatan tu cara semua jabatan kerajaan, kementerian,
Kalau ada apa-apa ni kerja-kerja atau projek, bagi pulang ke parti-parti yang mana ada di situ untuk terlibat dalam menjalankan atau membuat tanda-tanda tersebut. Ini adalah koperasi bukan untuk individu. Koperasi adalah untuk lari dan pekerja. Jadi kebajikan manfaatnya untuk semua orang, bukan untuk dia individu. Ini kebaikan. Jadi ada ini kita mohon dia sebaik semua jabatan baik pertimbangan. Kalau sini ada koperasi untuk memohon atau ambil tanda, bagi pulang koperasi terlibat dalam tersebut. Jangan ada dapat tertentu saja. Jadi barulah koperasi boleh menjana kewangan, barulah ahli dia bahagia. Dan kita nak penjawab ni bersara-bersara bahagia, bukan bapa kadang sihat. Bila sihat, ini dayat pun tak banyak sakit kan. Termasuklah kan. Bagi KIPEK ini KIPEK pun ada berbincang dengan AG baru-baru ni. KIPEK pun nak juga ini BPA pemotong ini. Tapi tak semudah itu KIPEK ini untuk menguruskan perkara ini. Tetapi ini kita lihat kalau terlalu banyak sangat dibagi ini agensi pemotong ini, saya nampak nanti dia jadi satu dia mereka ni semua akan cari penjawab. Kan? Pasal apa ni kalau dia dapat BPA tu menjadi satu pinjaman mudah, interest rendah, kemudian ini tak susah, kemudian ini tak menjadi satu beban kepada pak penjawab, tak apa. Tapi kita tengok sekarang ni dia bukan lagi memikirkan ini semua penjawab yang datang pinjam semua boleh. Jadi dia kan kira hutang apa semua dia tak kira. Jadi bila nak bayar besok kan dia akan jadi masalah. Kan dia kan kira berapa lagi. Jadi dengan baik KIPEK ini oleh kerana angkasa ini dah tertubuh begitu lama yang telah menjalankan sistem BPA ini yang berjaya, tidak ada penjawab yang bankrupt di atas pemotong ini. Dia berjalan dengan membawa konsentan berlian-berlian. Jadi kita itu sebab selepas kita memikirkan sampai masa dia angkasa ni sistem yang utama. Mana kawalan membuat sistem pemotong utama di antara apa saja bentuk pinjaman di dalam penjawab. Jadi kalau peringkat lain tu terpelah dia lah. Tapi di peringkat penjawab yang paling baik kita gunakan koperasi dan angkasa. Kan? Kita dah nampak dah dalam kes-kes kebankruptan bukan dia pinjam angkasa, dia pinjam bank. Ya sebab dia bankrupt. Kan? Jadi ini nak mengalahkan ni semua diburu oleh Along, diburu oleh apa-apa, kita bersama angkasa. Sebab KIPEK hari ini kita nakkan ini bersama angkasa, biar angkasa sistem BP ini diberi keutamaan. Jadi senang dan ini KIPEK pun akan mendapat sikit benefit di dalam sistem ini. Kan, tadi kita bincang pun angkasa bersetuju untuk bagi sikit sumbangan atau bentuk dana kepada KIPEK untuk isi kebajikan ala ini. Ini kebaikan kita. Jadi kita dua hala. Kan? Kita kempen bagi bank, kita tak dapat apa pun, KIPEK tak dapat apa kan bank. Yang dapat masalah. Kan? Bila dah hutang banyak, Datuk boleh tak lagi tolong kami dah pinjam bank, dah pinjam ni, boleh pinjam KIPEK. KIPEK bukan untuk penjawab. KIPEK untuk kerja kita, dia tak bonus, dia tak gaji dia. Sekian berhormatan. Jadi dengan ada yang kasar ni, kita akan dengan syarat mereka mesti jadi ahli koperasi. Itu saja.